Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu nak terangkan tentang bab terakhir dalam bab 2.33 iaitu gabungan operasi ungkapan algebra. Okay, sebenarnya kita dah bincang topik ini dalam kelas tapi cikgu akan ulang beberapa contoh. Okay, cikgu sudah terangkan contoh A, B dan C dan contoh D cikgu belum terangkan. Okay, so untuk hari ini cikgu nak ulang semula contoh A sampai D. Dan selepas tu kamu akan cuba buat latihan dan kita akan tengok sama ada kamu dapat menguasai ke belum. Okey, untuk topik ini kita punya mindset, kamu mesti ubah kamu punya mindset. Kita kena kreatif dan kita kena guna ilmu-ilmu yang kita dah belajar waktu tingkatan 1 dan juga di awal bab 2. Okey, jadi kamu jangan mengharapkan bab ini hanya bab ini saja. Tak boleh, kita kena gunakan ilmu yang kita ada sebelum ni dan get kreatif. Maksudnya gunakan. Okay, jadi tolong open your mind, buka minda untuk selesaikan bab ini. Okay, dan jangan terlalu stres sebab bab ini tidak susah. Tapi kamu sebenarnya kena kukuhkan kamu punya ilmu waktu tingkatan 1. Okay, so kita tengok soalan A. Okey. Kalau kamu tengok keyword soalan dia adalah selesai gabungan operasi. Okey, selesaikan bermaksud di sini kita nak mempermudahkan kita punya persamaan. Okey, permudahkan tu bermaksud kita akan ubah persamaan ini kepada persamaan yang tidak lagi kita boleh selesaikan. Okey, so kita cuba tengok contoh A. Okey, sebenarnya kalau kamu membuat banyak latihan, kamu akan dah boleh membezakan beberapa jenis persamaan dan kamu dah tahu nak guna kaedah yang macam mana. Okey, so kita tengok soalan contoh A. Okey, dalam contoh A dia bagi satu persamaan yang mana di sini kita boleh asingkan satu part dan di sini kita boleh asingkan satu part. Okay, kenapa cikgu asingkan begini? Okay, kalau kamu tengokkan kita punya ungkapan di sini, kita punya sebutan di sini dalam bentuk pecahan. Okay, bila dalam bentuk pecahan dan juga dia dipisahkan dengan simbol tambah di sini. Cikgu tukar pen sekejap. Okey, dia dipisahkan dengan simbol tambah. Bila dipisahkan dengan simbol tambah, lebih baik kita selesaikan part by part. Okey, so kat sini cikgu dah asingkan satu part, cikgu dah asingkan dua part. Okey, walaupun cikgu guna teknik ini, tapi kamu kena tengok juga persamaan tu sama ada sesuai atau tidak. Ada setengah persamaan tidak sesuai. Contohnya contoh B. Jadi tak semua kita menggunakan kaedah seperti ini. Okey. So kita tengok contoh part yang satu ni. Kenapa cikgu nak selesaikan part satu? Okey, sebab part satu ni pecahan dia agak kita nampak macam besar bentuknya. Okey, jadi kita cuba selesaikan dulu. Kita tinggalkan dulu part yang kedua ini. Okey, so cikgu selesaikan part yang pertama. Okey, cara dia cikgu nak darabkan 2 dengan kurungan yang ada di tepi tu. Okey, untuk cikgu mudahkan. Okey, ayat dia untuk cikgu mudahkan persamaan ni. Okey, jangan lupa kita tetap tulis juga bahagian yang kedua. Jangan lupa juga letak sama dengan di depan. Okey, selepas itu cikgu nak permudahkan lagi untuk ungkapan ini. Sebab apa? Sebab dekat sini masih lagi besar bentuknya. Okay, jadi cikgu cuba darab. Okey. Ataupun okey, ada dua cara dekat sini Sama ada kamu darab semula. Okey, ataupun kamu terus faktorkan. Okey, dekat sini cikgu tunjuk kita cuba darabkan dulu. Okey. So 2 darab 15 30A. Okey, 2 darab 25 cikgu dapat 50B. Okey, per 5B. Okey, jadi cikgu rasa dekat sini lagi mudah untuk kamu nampaklah. Okey. So cikgu tidak lupakan cikgu punya bahagian 2 ni.
Okey, lepas tu kita cuba mudahkan lagi sebab kita punya ungkapan ni masih lagi besar. Okey, dan boleh diselesaikan lagi. Okey, jadi cikgu keluarkan apa yang boleh. Okey, jadi cikgu tengok dekat sini, cikgu boleh faktorkan menggunakan FSTB. Dekat sini kita kena pakai ilmu pemfaktoran. Okay, jadi FSTB cikgu dah buat, cikgu rasa cikgu boleh keluarkan keluarkan nombor apa. Okay, kita tengok apa yang kita boleh keluarkan. Okey, cikgu rasa dekat sini cikgu boleh keluarkan nombor 5. Okey, jadi yang tinggal dekat dalam ni 6A dan juga 10B Okey, jadi per dengan 5B. Okey, jadi bila cikgu sudah faktorkan begini, okey, cikgu nampak ada nombor yang cikgu boleh potong. Okey, iaitu nombor 5. 5 boleh dibahagikan dengan 5 di bawah, dia akan dapat 1. Jadi kita cancel out. So kita dah dapat ungkapan yang baru sekarang ni 6A tambah 10B per B tambah AB. Okey, so dekat sini kita dah tengok part yang satu ni sudah tidak boleh dipermudahkan lagi. Okey, barulah kita fikir bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua kita tengok pembawah dia B, bahagian satu pun pembawah dia B. Jadi dekat sini kamu dah belajar waktu sekolah rendah, kita boleh tambah kedua-dua pecahan ni. Cara dia ialah kita letak dia pembawah dia sama kan. Okay, jadi kita yang bahagian atas tu kita akan tambahkan. So 6A boleh tambah dengan A. Okay, dan 10B. Jadi jawapan akhir cikgu adalah 7A tambah 10B per B. Jadi kita pun check adakah bahagian atas ni boleh kita faktorkan lagi? Tak boleh. Okay, bahagian bawah pun dah cukup ringkas. Jadi kita anggap kita sudah selesaikan persamaan ini. Okey.